Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita sama-sama memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita dapat diberikan kesempatan untuk meneruskan pengajian kuliah Bidayah wa Nihayah karangan Al-Imam Abu Al-Fida Ismail bin Umar Ibn Kathir Al-Dimashqi Al-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Yang mana kita akan menyambung membahaskan berkenaan dengan kisah Nabi Allah Yusuf As-Siddiq, Yusuf ibn Ya'qub alaihi assalam, iaitulah pada ayat yang berikutnya yang dikemukakan oleh muallif, ayat di dalam surah Yusuf ayat yang ke-43 sehinggalah ayat yang ke-49. Yakni makna ayat tentang mimpi raja. Mimpi raja yang memerintah Mesir ketika itu. Baik. Wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un 'ijaf. Inni ara sab'a baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un 'ijafun wa sab'a sumbulatin khudrin وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. Dan berkatalah raja, yakni pada satu hari berkatalah raja, yakni Raja Mesir, ketika itu sesungguhnya aku ini ara, yakni aku melihat, yakni ara fil manami, melihat yakni dalam mimpiku, sab'a baqaratin simanin, 7 ekor lembu yang simanin maknanya yang gemuk, 7 ekor lembu yang gemuk, ya'kuluhunna sab'un 'ijafun, dimakan oleh 7 ekor lembu yang kurus, wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat, dan aku melihat 7 tangkai biji-bijian yang hijau dan 7 tangkai lagi yang kering. Ya ayyuhal mala'u, wahai ketua-ketua, pemimpin-pemimpin, yakni menteri-menteri yang hadir, aftuni, berikan kepadaku fatwa, berikan kepadaku pendapat kamu, ataupun aftuni fi ru'yaya, terangkanlah kepadaku tentang mimpiku ini. In kuntum lirru'ya ta'burun, jikalau kamu adalah orang yang benar-benar pandai mentafsirkan mimpi. Baik. Kata Imam Ibn Kathir rahimahullah, kita tengok di sini, hadza kana min jumlati asbab khuruj Yusuf alaihi salam min as-sijn ala wajhi al-ihtiram wal ikram. وذلك أن ملك مصر وهو الريان ابن الوليد ابن الثروان ابن أراشة ابن فاران ابن عمرو ابن عملاق ابن اللوذ ابن السام ابن نوح رأى هذه الرؤيا. Dan ini adalah satu perkara yang menjadi asbab yang menyebabkan keluarnya Yusuf alaihi salam daripada penjara.
dalam keadaan yang penuh kemuliaan, penuh penghormatan, ala wajhil ihtiram wal ikram. Dan hal tersebut kerana Raja Mesir ketika itu yang bernama Ar-Rayyan, nama raja itu dikatakan Rayyan, Ar-Rayyan Ibn Walid, Ibn Sarwan, Ibn Arashah, Ibn Faran, Ibn Amr, Ibn Amlaq, Ibn Lawth, Ibn Sam, Ibn Nuh. Jadi punya nasab dia sampai kepada Amlaq, Ibn Lawth, yakni satu jalur daripada keturunan Sam bin Nuh, yang melihat mimpi ini. Baik. Jadi Imam Ibn Kathir dia ambil nama ni lah, Ar-Rayyan Ibn Walid, nama raja yang memerintah Mesir ketika pada zaman itu, pada zaman tersebut. Qala ahlul kitab, berkata ahlul kitab, ra'a ka'annahu ala hafati nahrin wa ka'annahu qad kharaja minhu sab'a baqaratin siman. Baik. Kata ahlul kitab, baik, raja tersebut bermimpi seolah-olah dia berada di tebing ataupun tepi sungai, dan beliau melihat ada 7 ekor lembu. Baqar maknanya lembu betina lah. Lembu betina yang gemuk keluar daripada sungai tersebut, lalu makan rumput di sekitar sungai tersebut. Kemudian muncullah 7 ekor lembu betina yang kurus dari sungai yang sama. Kemudian lembu-lembu betina tersebut ikut sama makan rumput-rumput bersama dengan lembu-lembu yang gemuk tersebut. Kemudian lembu-lembu yang kurus, setelah mereka merasa bosan makan rumput, lantas mereka memakan lembu-lembu betina yang gemuk. Itu dia punya perincian kalau ikut dalam riwayat ahlul kitab. Sini kan, ra'a ka'annahu ala hafati nahrin wa ka'annahu qad kharaja minhu sab'a baqaratin siman faja'alna yarta'na fi rawdatin hunaka fakharajat sab'un huzal dhi'af min dhalika an-nahr, huzalun du'af min dhalika an-nahri farata'na ma'ahunna thumma milna 'alayhinna fa'akalnahunna fastayqadha mad'ura ثم نام فرأى 7 سنبلات خضر في قصبة واحدة وإذا 7 أخر دقاق يابسات يأكلنهن فاستيقظ مذعورا. Yang pertama tadi dia tengok lembu yang kurus, lembu-lembu yang kurus itu makan lembu yang betina, lembu yang gemuk. Kemudian si raja tadi itu dibangun dalam keadaan tercengang, bangun dalam keadaan yang kedahsyatan. Itu dikata di sini fastaiqadha maz'ura, dalam keadaan yang tercengang, maknanya dalam keadaan kita kata terkejut, dalam keadaan kebingungan. Maz'ur maknanya dalam keadaan yang cemas ataupun terkejut dan takut, itu lebih tepat, kerana melihat mimpi yang dahsyat. Dan itu normal lah. Maknanya kalau kita lihat mimpi yang sangat dahsyat keadaannya, maka akan memberi kesan kepada bangun kita, terutamanya pada ketika baru sahaja kita bangun. Sebab tu Ibn Kathir kat sini fastaiqadha mad'ura, ini base pada riwayat dalam riwayat ahlul kitab. Kemudian kemudian dia tidur semula, fara'a 7 sumbulatin,
dan maka dia melihat dalam mimpi. Maknanya dia sambung tidur balik, kemudian dia melihat 7 biji gandum yang hijau yang berada dalam sebuah bekas. Sini dilihat fi qasbatin wahidah, dalam satu bekas, satu tempat simpanan. Dia melihat 7 biji gandum ataupun tangkai 7 tangkai gandum yang hijau yang berada dalam satu bekas, dan di sisinya ada 7 tangkai gandum yang kurus lagi kering. Kemudian 7 tangkai gandum yang kurus dan kering tersebut memakan 7 tangkai gandum yang hijau lagi gemuk. Fastaiqadha madh'ura, dan dia bangkit dalam keadaan lagi dahsyatlah, takut dan terkejut serta kehairanan. Itu. Baik, jadi ini mimpi raja tersebut. Jadi mimpi dia ada 2 part. Ada 2 part. Jadi ini menunjukkan kepada kita mimpi itu dia boleh ada passion dia. Dia ada maknanya kalau seorang tu dia tidur dia, bahagian pertama tidur dia tu dia boleh mimpi satu mimpi. Bahagian kedua, maknanya bahagian part yang kedua, maknanya lepas dia mimpi yang pertama tu dia tidur semula, kemudian dia mimpi lain. Dalam bahagian yang kedua dia tidur itu dia mimpi satu lagi bahagian. Maka ianya harus berlaku. Maknanya benda tu berlaku. Dan bukanlah satu perkara yang pelik lah. Maknanya kalau satu malam ataupun satu malam seorang itu mempunyai 2 mimpi. Harus. Bukan benda yang pelik ataupun bukan benda yang tahyul ke, khurafat ke, tidak. Kadang-kadang ada orang sebahagian orang ni bila sebut mimpi saja dia terus melihat dalam erti kata yang negatif ataupun dia mempermain-main atau suka orang panggil apa, ejek atau mengejek ataupun ini sebahagian golongan apabila mereka membantah ajaran sesat, aliran sesat ni yang suka berhujah dengan mimpi, kita kata kita bantah. Tetapi untuk kita mengejek-ejek mimpi orang, bermain-main dengan mimpi, ataupun kita menolak secara total mimpi, mana-mana hamba Allah, mana-mana individu, dengan kita kata ni tak ada kerja, pergi tidur lah pergi. Dan dalam nada-nada yang maknanya kita tidak melihat dalam konteks kita kata mimpi juga adalah satu bentuk mubasyirat, yakni khabar gembira untuk orang-orang beriman. Kadang-kadang tu ada orang yang, sebahagian orang ni bila dia dengar mimpi je dia terus apa? Dia terus negatif. Mimpi je khurafat. Mimpi je tahyul. Tak macam tu. Itu menunjukkan jauhnya kita daripada jauhnya kita ni daripada pemahaman ulama-ulama yang terdahulu, khususnya di kalangan salafus salih. Sedangkan ulama-ulama salaf, kalau kita buka kitab-kitab ulama salaf, contoh macam Imam Ibn Abi Dunya, dia ada kitab Al-Manamat, dihimpunkan mimpi orang-orang beriman, mimpi orang-orang salih. Kalau kita buka dalam kitab seperti
Syarh Usul I'tiqad Ahli Sunnah oleh Imam Al-Lalaka'i dalam bab karamat, dan juga dalam bab mimpi ada dibahas. Dalam Sahih Al-Bukhari ada kitab Ta'bir Ar-Ru'ah. Kemudian dalam Syarh Sunnah Al-Imam Al-Baghawi ada kitab Ta'bir mimpi, bahaskan mimpi. Dan banyak kitab-kitab ulama ahli sunnati wal jamaah, mereka tidak seperti sebahagian golongan yang kemudian ini, yang mereka kalau sebut mimpi je terus tak boleh pakai. Dia jadi macam apa? Dia nak bantah Israiliyat, dia tolak total Israiliyat macam itulah. Dia nak bantah mimpi, ajaran-ajaran sesat ni, dia tolak terus mimpi semua. Orang panggil apa? Marahkan nyamuk, dia bakar kelambu. Ini salah. Kerana kita lihat ada golongan macam ni. Dia menolak terus. Maknanya kalau sebut mimpi je, dia terus apa? Tak boleh pakai. Seakan-akan dia tak faham bahawasanya ahli sunnati wal jamaah, kita ahli sunnah, kita menetapkan adanya mimpi, dan mimpi itu ada pembahagiannya, ada perinciannya. Dan antara tanda-tanda kiamat adalah mimpi orang-orang beriman itu makin banyak dan kerap. Mimpi orang-orang beriman di akhir zaman kerap berlaku dan benar. Kerana dia adalah satu bentuk mubasyirat, tanda khabar gembira. Kerana orang beriman, cuba kita lihat bagaimana sebelum kita zaman ini yang kita ni disibukkan dengan perkara-perkara maksiat, perkara-perkara hiburan yang melalaikan. Orang-orang beriman zaman dahulu, mereka tidak ada media-media macam kita sekarang ni. Tak ada istilah hiburan macam kita sekarang ni. Sebelum tidur duk tengok apa musalsalat, duk tengok drama TV. Sebelum tidur duk tengok apa? Filem. Tengok bola, tengok itu, main game dan macam-macam. Jadi tak tenggelam dalam hiburan yang kita bina sendiri. Bila kita tenggelam dalam maksiat, tenggelam dalam hiburan yang melalaikan, hiburan yang direka oleh orang-orang yang tidak ada keimanan kepada Allah dan Rasul, dengan media-media yang ada sekarang, bangkit, tidur dengan apa orang panggil sekarang ni macam-macam, berpagi-pagi dengan perkara-perkara yang melarakan, berpagi-pagi dengan drama TV, berpagi-pagi dengan macam-macam penstriman, dengan Netflixnya, dengan apa Disneynya, apa benda lah lagi, sampai ke malam sambil bekerja, berehat bersama dengan perkara-perkara tersebut. Bila tidur, macam mana nak dapat mimpi yang baik? Sebab sudah tenggelam dalam maksiat. Tenggelam dalam maksiat. Macam mana Allah Ta'ala nak bagi khabar gembira melalui mimpi? Kalau daripada pagi, daripada bangkit tidur sampailah ke tidur semula, dipenuhi dengan perkara yang melalaikan, perkara yang maksiat, perkara yang lara. Lebih baik raja yang tidak beriman ini, raja yang kafir ini, daripada zaman kita sekarang ni. Ada orang kata, saya tak pernah dapat apa-apa mimpi. Yang mimpi hanya mimpi yang buruk. Sebab kehidupan kita sudah jauh. Kemudian kita cuba untuk memaksa pemahaman yang murni di kalangan ulama terdahulu, kita cuba nak paksa ikut style kita, cara kita. Ini bahaya. Maknanya bahaya dari sudut akhir sekali kita menafikan kebenaran khabar gembira yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Yunus.
kepada orang beriman. Mimpi ini adalah khabar gembira untuk orang beriman. Dan juga boleh juga masuk dalam kategori mimpi peringatan, sebagai satu bentuk peringatan dan khabar gembira. Allah Subhanahu Wa Taala ketika menyifatkan tentang orang-orang yang merupakan walinya dalam surah Yunus ayat 64, ayat 63, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Dan ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah, kata Imam At-Tabari rahimahullah, ansar Allah, yakni orang yang diberikan pertolongan oleh Allah dan orang yang membantu agama Allah, masuk dalam makna wali Allah. La khaufun alaihim, tiada ketakutan bagi mereka, wala hum yahzanun, dan mereka tidak ada rasa sedih. Adakah mereka tak sedih langsung? Maknanya mereka tidak bersedih atas ala ma fatahum minad dunya. Mereka tidak bersedih dengan apa yang terluput daripada mereka berupa urusan dunia. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Mereka itulah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Beriman, mereka beriman dengan apa yang telah Allah Ta'ala sebutkan dalam wahyunya dan Rasul sampaikan, dan apa yang datang daripada sisi Allah, dan mereka bertakwa kepada Allah dengan mengerjakan kefarduan dan menjauhi perkara-perkara yang ditegah dan maksiat kepada Allah. Lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah. Bagi mereka itu, yakni wali-wali Allah, orang-orang beriman dan bertakwa, bagi mereka itu di dalam kehidupan dunia ini khabar gembira. Walahum au lahumul bushra, bagi mereka khabar gembira dalam kehidupan dunia dan juga akhirat. La tabdila li kalimatillah, dzalika huwal fawzul azim. Dan tidak ada perubahan bagi kalimat Allah, dan demikianlah ianya adalah kejayaan yang sangat besar. Sebab itu kata ulama tafsir, hiya ru'yatus salihah yaraha ar-rajulul muslim aw tura lahu. Makna al-bushra itu ditafsirkan oleh ulama salaf, khabar gembira itu adalah mimpi yang baik yang dilihat oleh seorang lelaki atau wanita yang muslim, atau diperlihatkan untuknya, dan di akhirat dia akan mendapat syurga. Jadi itu dalil. Maknanya kalau kita tolak mimpi secara total, atas alasan kita kata mimpi ni khurafat, mimpi ni tak boleh pakai, sebab pasal dia kata ramai sangat ajaran sesat bawa mimpi, jadi kita tak boleh percaya langsung mimpi. Tak betul. Maknanya kita menafikan satu makna daripada makna ayat ni. Makna Quran kata busyra tu, ulama salaf tafsirkan mimpi yang benar, yang dilihat oleh seorang muslim atau mukmin, atau diperlihatkan untuknya. Kita tolak tu, maknanya kita dah tolak satu makna. Atas alasan kita kata, oh tak ada, semua yang mimpi ni banyak geng-geng tidur, dia kata. Tak payahlah nak bagi alasan maknanya macam tu. Tak payahlah kita bagi alasan yang kita tak suka dekat ajaran-ajaran sesat yang bawa mimpi-mimpi mereka yang mereka jadikan hujah, mereka jadikan alasan dan dalil untuk mereka menegakkan benang yang basah, untuk mereka menegakkan kesesatan dan menyebarkan kesesatan mereka. Kita tak setuju, tapi tak perlulah kita nak bermain-main dengan mimpi tu, atau kita pukul rata. Dia jadi macam apa? Samalah macam isu Israeliat kan. Bila sebut Israeliat tu dia terus tolak.
tak adil. Sama macam mimpi. Dia kata ni geng-geng mimpi. Tak payahlah kita tak payah kita burukkan penamaan mimpi. Kerana mimpi tu dalam hadis disebutkan apa? Juz'un min sittati ataupun satu bahagian daripada 40 bahagian kenabian. Maknanya apa? Dia adalah tanda-tanda kenabian yang Allah Ta'ala kekalkan untuk meneguhkan orang-orang beriman yang ikut para nabi. Jadi kita tak main-main. Benda tu adalah benda yang bahagian daripada kenabian. Maknanya bukan orang yang dapat mimpi tu jadi nabi, bukan. Maknanya bahagian yang Allah Ta'ala kekalkan untuk orang-orang beriman, yang mereka akan mendapat bahagian disebabkan keimanan mereka kepada Nabi. Habis pada ayat dalam surah Al-Yunus tadi. Kalau kita nak bawa riwayat-riwayat banyaklah. Kita pernah bahaskan sebelum ni kan. Jadi berbalik kepada mimpi yang berlaku kepada raja yang dikatakan namanya Ar-Rayyan ibn al-Walid ini. Jadi mimpi yang dia lihat ini adalah dalam kategori mimpi yang mempunyai dua bahagian. Satu bahagian dia melihat lembu yang kurus, lembu betina yang kurus makan lembu betina yang gemuk. 7 ekor lembu yang dilihat di dalam mimpi tersebut. Inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijaf. Jadi dilihat 7 ekor lembu betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor lembu betina yang kurus. Pelik maknanya. Apa? Antara bentuk mimpi ini adalah mimpi yang mukhalafah, mimpi yang bersalahan dengan, yang berbeza sama sekali dengan realiti. Ini kalau kita buka dalam kitab-kitab ulama yang mengkategorikan mimpi-mimpi dan takbirnya, mereka akan bahas. Yang dilihat di dalam mimpi tersebut satu yang berbeza, yang menyalahi keadaan sebenar. Bayangkan lembu, 7 ekor lembu yang kurus makan 7 ekor lembu yang gemuk. Jadi mimpi ni dia berlaku di alam mimpi. Dia bukan berlaku di alam yang real. Dan sebenarnya mimpi ni ada malaikat yang Allah Ta'ala wakilkan untuk menjaga mimpi manusia. Kita pernah bahas dulu, anda tak ingat. Tapi riwayat tu riwayat yang sahih ataupun hasan lebih kurang. Nanti kita check balik, kita cari balik hadis tu. Nanti kita share kemudian lah. Maknanya memang ada malaikat yang ditugaskan untuk menjaga mimpi manusia. Baik. Dan 7 tangkal sab'a sumbulatin, yakni gandum yang hijau, dan dimakan oleh 7 tangkal lagi yang kering, yabisan, wa ukharu yabisan. Ini dalam base pada riwayat apa yang Imam Ibn Kathir kemukakan daripada ahlul kitab. Iaitulah apa? Part yang kedua. Maknanya kan dalam riwayat tu disebutkan raja tu dia tidur, dia terbangkit, mimpi yang pertama tu kemudian dia tidur semula. Dia dalam keadaan maz'ura, dalam keadaan yang bimbang dan cemas sebab dahsyat sangat mimpi dia tu. Kemudian dia tidur semula, kemudian dia mimpi satu lagi. Yang mana dia melihat 7
tangkai gandum yang hijau berada dalam sebuah bekas dan di sisinya ada 7 tangkai gandum yang kurus lagi kering. Kemudian 7 tangkai gandum yang kurus itu dan kering itu makan 7 tangkai gandum yang hijau lagi gemuk. Dan dia bangkit dan dia terkejut. Dalam keadaan terkejut dan takut, cemas. Baik. Falamma qassaha ala mala'ihi wa qaumihi lam yakun fihim man yuhsinu ta'biraha. Bila dia dah bangkit dan dia ceritakan mimpi tersebut kepada pemimpin-pemimpin, menteri-menteri, penasihat-penasihat diraja. Dan tidak ada seorang pun di kalangan mereka itu yang mampu untuk mentadbirnya. Tidak ada seorang pun di kalangan mereka itu yang mampu untuk mentadbir. Dan kita kena faham, kalau kita buka dalam kitab-kitab tafsir dan kitab-kitab tarikh, memang menjadi tugas penasihat diraja, tak kira zaman apa pun dan tamadun apa pun, termasuk daripada tugas penasihat diraja, selain pada memberi nasihat tentang urusan kepimpinan, mereka juga adalah di kalangan kahin, yakni di kalangan peramal, dukun, bomoh ataupun pawang ataupun tukang sihir. Masuklah dalam kategori yang sama. Dan mereka mesti mempunyai kemampuan untuk mentadbir mimpi. Ni kita cakap base pada tamadun manusia. Macam kita tengok apa, P. Ramlee punya cerita apa, Nujum 4 belalang tu kan. Itu betul lah tu. Raja sultan pemerintah ni, dia mesti akan lantik orang yang menjadi tukang ramal dia, penasihat dia, di kalangan dukun, bomoh, pawang. Dan dia package sekali lah. Bila dah jadi dukun, bomoh, pawang ni, dia kena mampu juga untuk mentadbir mimpi. Itu standard. Jadi zaman dulu, tak kira tamadun apa, semua ada. Tak kira tamadun apa pun, semua ada tugas itu. Dia punya penasihat tu mesti kena tahu. Sebab dia benda yang bukan pelik. Benda yang mimpi ni, semua manusia mengalami mimpi. Yang peliknya, tak ada mimpi langsung. Itu yang peliknya. Langsung mimpi yang baik ke, mimpi buruk ke, mimpi tak, itu Allahu a'lam. Maknanya orang yang mimpi, itulah yang orang yang ada mengalami mimpi, itu normal lah. Tapi kalau tak pernah langsung mimpi, tak kira lah mimpi baik ke, mimpi daripada syaitan ke, mimpi sia-sia ke, mimpi tak ada makna ke apa, itu lain cerita. Tetapi kita katakan, semakin zaman kita ni semakin banyak fitnah, pancaroba, maksiat, pelanggaran, dosa dan sebagainya, maka semakin jauh daripada tanda-tanda kenabian. Makna tanda-tanda kenabian, maknanya antaranya adalah busyra, khabar gembira yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang beriman, berbentuk mimpi yang baik. Baik, balik pada mimpi raja tersebut. Jadi dia pun ceritalah dekat dia punya penasihat-penasihat, tak ada seorang pun yang boleh bagi pendapat. Maknanya tak ada seorang pun yang mampu untuk mentadbir mimpinya. Sehingga mereka kata apa? Bal qalu adghathu ahlam. Depa dah tak mampu nak takbir, depa kata apa? Ini cara orang yang tak ada ilmu. Bal qalu adghathu ahlam. Senanglah. Habis cerita, tak payah nak susah-susah nak fikir. Dia kata, ni wahai tuanku,
bal qalu adghathu ahlam. Maknanya apa? Ini hanyalah apa? Mimpi yang tak ada makna lah. Adghathu ahlam maknanya hanya mimpi yang tuanku tak payah fikirlah. Ini mimpi yang tak ada makna lah. Dan dalam ayat 44 dia kata apa? Qalu bal qalu adghathu ahlam wa ma nahnu bita'wilil ahlami bi'alimin. Itu hanyalah mimpi yang ahlam, yakni mimpi yang bercampur aduk, mimpi yang adghathu ahlam ni kalau kita tengok dalam tafsir disebutkan kita tengok tafsir dalam Tabari sebut apa? Yusuf ayat 44 kan. Qalu, ini jawapan penasihat ni lah. Maknanya adghathu ahlam ay ya'nu annaha akhlaqun, yakni mimpi yang bercampur aduk, mimpi yang dusta yang tiada hakikat baginya. Kerana adghath jamak kepada daghthun. Ad-daghsu dikatakan dia adalah merujuk kepada al-ahlamul mukhtalitah la ta'wila laha. Adghath maknanya mimpi yang bercampur aduk, yang tidak ada takwil, yang tidak ada takbir. Sebenarnya mereka tak ada kemampuan untuk takbir mimpi tu. Bukan mereka terus masukkan kategori terus, ni mimpi khurafat, tahyul. Sebab mereka tak ada ilmu. Itulah masalahnya. Pasal kat sini kita boleh dapat satu faedah yang sangat baik. Mereka itu, penasihat-penasihat diraja itu tidak ada ilmu. Dan bila mereka tidak ada ilmu dalam mentakbir mimpi, mereka terus mengkategorikan mimpi itu adalah mimpi yang tidak ada makna. Senang kata, bila dah tak ada ilmu, maknanya dia kata apa? Senang dekat, ni tahyul sajalah. Ini khurafat sajalah. Itu tipikal orang yang tak ada, sebenarnya bukan. Kalau dia kata la adri, tak tahu kan? Lain. Wallahu a'lam, saya tidak tahu. La adri, aku tak tahu. Tapi dia jawab dengan jawapan yang tak betul. Itu musibah lah. Lagi musibah. Sebab tu mereka tak ada kemampuan. Sebab tu dia kata wa ma nahnu bi ta'wilil ahlami bi'alimin. Jadi kami tak mampu kalau mimpi tu bercampur aduk, kami tak mampu nak takbir. Kami tak mampu nak tafsirkan kerana dia mimpi yang dusta. Tu dia bagi alasan je. Sebab apa? Sebab bila tanya Nabi Yusuf boleh takbir. Kan? Itu kantil lah, maknanya mereka itu penasihat yang tak boleh bagi nasihat lah. Tak boleh bagi nasihat. Allahul musta'an. Baru-baru ni bila orang bincang tentang banjir yang berlaku baru ni, banjir besar yang berlaku dekat Kelantan dan Terengganu, bulan 10 lepas ada satu peristiwa yang mana di kawasan Perak, Terengganu, Kelantan, mungkin kawasan tu lah, ada sekumpulan gajah yang mereka naik ke atas bukit dalam berkumpulan. Kemudian ada orang asli kata ni alamat tanda bencana. Ada orang tanya persoalan, adakah benda tu khurafat atau benda tu tahyul atau benda tu berlawanan dengan akidah yang sahih? Jawapannya tidak. Ada orang dia terus macam tu, dia kata khurafat, tahyul. Tak betul. Dia kata berlawanan dengan akidah, bukan. Tak betul tu, cara kita faham tu tak betul. InsyaAllah nanti anda tulis isu ni. Ada orang tanya, adakah kita boleh kata perkataan orang asli yang kata bila gajah naik atas bukit berkumpulan ni dengan pelik, maknanya jarang benda tu berlaku, menunjukkan akan berlaku bencana, akan berlaku musibah.
Tak kira lah antaranya banjir. Adakah perkataan tersebut menunjukkan perkara tersebut khurafat? Orang tanya kita kan, adakah khurafat benda tu? Tahyul. Jawapannya tidak khurafat dan tidak tahyul. Sebab orang asli yang keluar kenyataan tu, mereka hanya bertindak ataupun mengungkapkan sesuatu yang base pada pengalaman mereka. Mereka dengar orang tua-tua kata kalau gajah ni dia keluar berkumpulan, keluar naik bukit dan sebagainya, akan berlaku banjir misalnya. Banjir besar. Logik tak? Logik. Bukan tak logik. Setengah orang dia terus, apa ni tahyul, apa ni khurafat. Bukan macam tu cara kamu, bukan macam tu cara kita takbir benda khurafat, benda tahyul ni. Mengaji akidah pun tak betul ni. Oh, kata khurafat, tahyul, ni tahyul, ni khurafat, ni berlawanan dengan akidah. Hampa ni, hampa yang tergesa-gesa. Relax dulu. Memanglah orang asli tu dia tak tahu. Memanglah kamu pandang lekeh dekat orang asli. Sebenarnya itu je. Kamu rasa orang asli tu tak tahu apa langsung. Ini sikap sombong setengah orang. Bagus lagi orang asli yang boleh predict benda tu. Boleh bagi nasihat. Maknanya apa? Kerana mereka hidup dalam suasana yang mereka membaca alam sekitar. Mereka membaca fenomena alam. Mereka maksudnya mereka ada pengalaman, maksudnya mereka melihat macam tengok ikan naik ke laut, naik ke pantai atau mati dan sebagainya, banyak sangat. Tandanya laut tu akan datang tsunami atau apa. Itu benda yang kita kata badhi, benda yang kita katakan termasuk dalam ilmu naluri kebinatangan yang Allah Ta'ala bagi dekat binatang, yang menjadi tanda kepada manusia yang mereka, supaya mereka berfikir. Itu normal, bukan benda khurafat. Anda ingat, anda tengok, anda check balik, orang tanya tu kata pukul 10, anda tengok bulan 10 hari tu, anda check balik berita, memang betul. Mana Cosmo ke apa keluar, seorang ahli akademik ni, dia kata benda tu sebenarnya normal. Benda tu bukan normal, dia kata benda tu adalah benda yang biasa. Kerana gajah nak cari makanan. Dia pelekeh pula orang asli tu. Padahal orang asli tu kira benda betul lah, orang asli tu cakap bagi nasihat supaya buat preparation. Dah gajah tu, bila habitat dia diganggu, ditebang pokok-pokok, macam tahun lepas tu, tahun sebelum ni, harimau masuk ke kampung pasal habitat dia diganggu. Khinzir, babi hutan masuk ke kampung, buat kerosakan, rosak pokok tanaman orang. Sama juga gajah. Jadi bila orang asli tu bagi nasihat, dia kata ni kena jaga-jagalah, maknanya ada benda yang akan berlaku, maknanya adalah benda-benda yang maknanya bencana atau apa-apa akan berlaku kat kawasan tu. Jadi adakah itu termasuk dalam perkara khurafat? Tidak. Macam kita kata orang yang geologis ataupun pengkaji-pengkaji yang dia melihat, membaca gerakan tanah, kemudian dia bagi nasihat, dia kata ni ada pergerakan tanah sekian-sekian. Lepas tu menasihatkan kepada pihak berkuasa dan sebagainya, okey, kena tutup kawasan ini supaya sekian-sekian, supaya risiko dapat runtuhnya tanah dan sebagainya itu dapat dikurangkan. Biasa, normal. Benda yang kita kata bukan khurafat pun. Tapi orang kita ni cepat sangat nak khurafatkan benda yang tak khurafat. Ini bahaya tak? Bukan benda khurafat tu, benda yang sama, dia tak semestinya based pada kajian akademik.
Boleh jadi macam orang tua-tua kita lah kan. Orang tua-tua kita based pada pengalaman mereka, experience. Petua orang tua-tua tu ada yang boleh pakai, ada yang tak boleh pakai. Ada yang khurafat, ada yang tak khurafat. Macam orang tua-tua dulu suruh hambat anak-anak mereka masuk rumah waktu maghrib. Tapi orang tua-tua dia guna bahasa, dia kata mambang kuning. Orang tua-tua dulu, dia kata ni yang kuning waktu senja tu, mai masuk, dia hambat anak-anak cucu dia masuk rumah. Tutup pintu apa semua. Tapi bahasa waktu tu, dia kata ni mambang kuning, ni mambang kuning. Tapi bahasa syarak, syaitan lah. Jadi benda tu tak khurafat. Betul lah Nabi SAW suruh apa? Waktu senja, nak maghrib tu, waktu maghrib, tutup pintu-pintu. Tingkap anak-anak kecil ni, suruh masuk rumah. Itu sunnah. Ada benda yang betul, ada benda yang bertepatan dengan sunnah, bertepatan dengan syarak, dan ada benda yang diharuskan, dan ada juga benda yang khurafat. Tak semua daripada orang tua-tua dulu tu semua khurafat belaka. Dihati-hatilah kan. Ni asal petua orang tua-tua je semua khurafat. Asal dia orang asli cakap terus khurafat. Tak, orang asli tu dia pasal dia duduk dalam hutan. Hampa yang tak duduk dalam hutan tu hampa tak tahu apa. Hampa duduk tengok jalan, duduk tengok batu, duduk tengok bangunan. Hak tu pun hampa tak boleh predict banjir ke apa ke, hampa pun tak tahu. Dah dapat tak apa tanggungjawab tu, tugas dah dilantik, sepatutnya kena prepare. Bersihkan longkang, bersihkan parit. Barulah banjir, kalau berlaku banjir pun tak teruk. Ini pakat-pakat duk maki hamun, bergaduh. Banjir baru ni berlaku kat 1/4 ni. Duk bergaduh. Siapa salah parti politik ni? Tak, bukan, hampa. Masing-masing salah. Daripada kerajaan sampailah rakyat. Sama je. Rakyat dia pergi buang sampah rata-rata. Hak kerajaan pula, pihak berkuasa tempatan tak buat kerja pula. Tempoh yang panjang Allah Ta'ala bagi tu apa yang kita buat? Takkan tunggu banjir barulah nak bertindak. Allah Ta'ala bagi kita akal, berfikir. Tak bolehlah bila banjir itu berlaku hanya semata kata ini kita berserah pada Allah saja. Dah macam mana takdir? Semata-mata tak kita bagi alasan takdir, kita sambil dalam masa yang sama kita meremehkan dan mengabaikan tanggungjawab, maka itu sebenarnya berlawanan dengan perintah syarak. Orang yang duduk kat luar, dia ingat banjir kat pantai timur ni biasa. Tapi orang yang pernah duduk dekat sana, dia pun tahu. Bukan semata-mata banjir itu, bukan semata-mata, ya, ketetapan Allah, ya, takdir Allah, tapi tangan-tangan manusia juga. Masalahnya tak pernah nak salahkan diri sendiri, tak pernah nak salahkan, asyik nak salahkan Tuhan. Cuba tengok, longkangnya tak jaga. Kita tahulah pasal kita tengok sendiri longkang tu. Waktu tengah tak banjir tu, longkang tu tak pernah nak apa. Ni dekat bandar besar ni, kat satu negeri ni lah. Nak cakap ni pasal lebih pada pengalaman kita. Teruk sangat. Maknanya pengurusan tu, Allah musta'an. Sedih kadang-kadang. Bila banjir, terus nak salahkan ni, nak salahkan tu, tak. Memanglah banjir itu akan berlaku. Memanglah banjir itu kita kata fenomena alam. Memanglah Allah Ta'ala dah tetapkan. Tapi Allah Ta'ala tak tetapkan sesuatu tanpa sebab. Tak boleh tiba-tiba berlaku banjir. Mesti kena ada sebab. Dan ada sebab yang kita tahu dan ada sebab yang kita tak tahu.
Allah Ta'ala suruh kita kaji sebab-sebab yang mungkin dicapai oleh kita, yang boleh dicapai oleh akal kita, pengetahuan kita dalam batasan boleh. Macam keadaan saliran air sungai, keadaan bukit, gunung atau bukit bukau, macam mana keadaan dia. Ini tak salah orang tu, salah orang ni. Berapa lama dah benda yang sama, sehingga mengorbankan berapa orang dah yang kena renjatan elektrik. Ada seorang budak dekat Terengganu tu 2 tahun lemas. Dan kadang-kadang kita sedih tengok tak ada rasa bersalah pada orang-orang yang diamanahkan ni. Dia macam pesta pula. Dia macam ini biasalah. Tak ada rasa bersalah langsung. Padahal kita tengok, kita balik kita tengok dekat keadaan tu, kita tengok maknanya tengok macam mana pengurusan saliran air sungai, longkang, parit tu memang kita kata teruk. Memang teruk. Sampah, belum lagi benda-benda itu kan. Kemudian tiba-tiba bila orang asli keluar kenyataan, kita kata dia tahyul. Kita kata dia tak betul. Fikir sikit dengan akal kita. Kadang-kadang kita ni bila kita dah terlampau lalai, leka dengan dunia, habis dah benda yang Allah Ta'ala bagi suruh kita fikir, kita tak nampak dah. Sebab tu Syekhul Islam Ibn Taymiyah kata apa? Orang yang ada ilmu yang sombong, mutakabbir, lebih hina daripada orang yang tiada, orang yang bermaksiat tetapi dia humble. Orang yang ada ilmu tapi dia takabur, lebih hina nak dibandingkan dengan orang yang bermaksiat yang merendah diri. Maknanya kalau kita faham daripada tu, orang yang kaya samalah, orang yang berilmu kalau sombong hina, lebih hina daripada orang yang jahil atau orang yang bermaksiat yang humble, yang sedar diri dia, menyesal dan sebagainya. Sama juga orang yang Allah bagi dia kekayaan, Allah bagi dia nikmat ilmu dan sebagainya, dia sombong, lebih hina. Maknanya Allah boleh tutup pandangan dia untuk nampak kebenaran. Dia tak nampak dah kebenaran. Sebab itu kita jangan duk hina orang asli. Sebab apa? Nabi larang. Nabi kata, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Perbuatan kamu meremehkan orang asli macam tu, kamu nampak apalah orang asli ni gini. Baik, depa cakap tu semua tak boleh pakai, khurafat belaka. Tu sombong tu, kamu meremehkan manusia. Mentang-mentang dia orang asli. Dia orang asli, dia lebih ni lah, dia lebih menghargai alam daripada kau yang duduk di bandar dan kau buat sampah bila balik, dan bila kau pergi balik ke kampung ataupun kau masuk ke hutan, kau tebang pokok, kau buat sampah. Orang asli tadi lebih baik lah. Solidariti kepada orang asli jangan kita ada rasa macam tu. Sombong tu. Nabi kata dah, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Jangan kerana dia orang asli kita kata dia tak boleh, dia tak ada teknologi lah, tak faham apa dia. Boleh jadi dia lebih mahir daripada kita. Bab-bab tentang hutan, dia lebih bersyukur kepada Allah sebab dia tahu dia duduk di hutan, di rumah dia di hutan, kan? Dan dia tahu maknanya itu isu semasa lah. Bukan khurafat pun, benda tu kita kata apa, benda tu betul lah, kan?
Maknanya ada tanda-tanda yang Allah Ta'ala bagi kepada haiwan, binatang. Macam Allah Ta'ala sebut pasal lebah. Allah Ta'ala bagi wahyu kepada lebah, maknanya ilham. Maknanya dalil menunjukkan binatang pun Allah Ta'ala bagi petunjuk. Sebab tu kita jangan cepat. Cepat nak kata khurafat. Hati-hatilah. Jangan cepat sangat nak khurafatkan benda yang kau pun tak tahu. Kau pun jahil, jangan cepat sangat. Jangan cepat sangat nak khurafat. Orang zaman sekarang ni pasal dia cepat nak komen, dia tak fikir lah. Sedangkan dalam Quran Allah Ta'ala kata apa? Dalam surah An-Nahl ayat 68, wa auha rabbuka ila an-nahli an ittakhidhi minal jibali buyutan wa minasy-syajari wa mimma ya'rishun. Maknanya Allah kata, dan Tuhanmu telah mewahyukan, yakni iha di sini, wahyu di sini maknanya mengilhamkan. Alhama rabbuka ya Muhammad an-nahla iha'an ilaiha. Maknanya wahyu juga dalam bahasa Arab bermaksud ilham. Dan dalam ayat ni Allah ilhamkan kepada lebah untuk membuat sarangnya, untuk membuat rumah-rumahnya daripada pergunungan, minal jibal, dan daripada pokok-pokok, wa mimma ya'rishun, dan apa yang mereka binakan daripada suquf. Ya'rishun maknanya suquf, jadi atap-atap yang mereka buat untuk binaan rumah mereka. Jadi kalau haiwan sekecil lebah Allah Ta'ala bagi ilham, takkan haiwan sebesar gajah Allah tak bagi ilham? Itu logik dia. Sebab tu jangan cakap tu main lepas je. Jangan main lepas je kita ni. Gajah tu dapat ilham lah. Dia selamatkan diri daripada banjir. Dia dah, maknanya dia ada tanda-tanda yang Allah Ta'ala bagi kat dia. Dia ada ilmu yang Allah Ta'ala dah bagi dekat dia. Kita yang manusia yang tak guna akal ni yang bodoh. Allah bagi kita akal, tak fikir. Tak buat preparation. Tebang pokok sana, tebang pokok sini. Gondol hutan sana, gondol tak ada apa kita kata apa, rasa takut. Hanya memikirkan keuntungan. Tak uruskan apa saliran sungai, tak uruskan longkang parit. Maknanya sebenarnya kita lah lagi bodoh daripada gajah tu. Kemudian bila datang bencana, datang banjir, semata-mata kita kata ni banjir nak buat macam mana, hujan lebat. Kalau kamu dah jadi kerajaan, kalau kamu dah jadi pemerintah, tak boleh bagi alasan hujan lebat tu. Kalau dia tu orang asli tadi ataupun orang kampung bagi alasan hujan lebat, boleh diterima. Masalahnya kau ada aset, kau pemerintah, kerajaan. Apa persediaan yang kau buat untuk mengelakkan, untuk mengurangkan mudarat dalam kemampuan yang ada? Tapi kita tengok kelang kabut juga. Kesian kadang-kadang kita tengok. Dan benda ni banyak dah kita sebut, setiap masuk hujung tahun mesti akan ada isu ni. Isu maknanya isu banjir memanglah kita kata isu, kita kata dia memang iklim, perubahan iklim yang kita terima, tapi kita tak setuju bila semata-mata orang-orang yang diberikan amanah ni dia tak mentadbir dengan baik lah, senang cerita. Tak mentadbir dengan baik. Kalau setakat banjir share doa, itu tak payah jadi menteri. Jadi orang biasa, kita semua boleh buat.
Kadang-kadang kita tengok orang politik ni, orang yang pegang jawatan ni. Kita nak tengok apa tindakan yang lebih baik yang perlu dibuat. Tapi sama saja. Bila banjir je, poster. Wahai bumi, telanlah air. Wahai langit, tahanlah. Benda yang sama. Dah lah doa pun tak betul. Share tu. Kalau ajar doa yang sahih daripada Nabi SAW tu, sejuk sikit hati. Benda yang di-share pun tak betul. Tu ulang yang sama. Kalau rakyat biasa share benda tu, tak ada masalah. Tapi kalau pemimpin pun, itu saja yang dia boleh buat. Apa guna dilantik menjadi pemimpin? Susah kan maknanya susah. Maknanya pasal itu kita kata, maknanya teruk sangat keadaan sampai tahap bila keluar nasihat daripada orang-orang yang macam orang asli tadi, kita pelekehkan. Last sekali kena tak dengar nasihat, mempelekeh pula. Dan bukan kita kita isu dia bukan kita nak mempertikaikan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, sebab di kat sini dia ada isu juga yang bahaya ni. Sebab apa yang anda nampak, terus terang anda cakap, kebanyakan orang-orang yang bawa pemahaman agama, yang kita katakan mereka ini terpengaruh dengan doktrin Jabriyah. Maknanya Jabriyah ni maknanya, ni penting ni, dia ada kait dengan akidah. Sebab apa yang anda nampak macam tu, jawapan dia sama. Sebahagian orang agama ini, bila mereka melihat bahawasanya semua yang berlaku di alam ini semuanya adalah ketetapan Tuhan dan tidak ada langsung bahagian af'alul ibad. Maknanya bila tak boleh bezakan antara af'alul ibad dengan af'alullah. Bila berlaku takhlid, yakni mencampur adukkan antara perbuatan Tuhan dengan perbuatan makhluk. Ini bahaya. Sebab tu anda kata dia ada nau'un minal jabriyah. Al-jabr, yakni maknanya fatalistik. Dia ada kaitan dengan akidah Asy'ariyah. Tapi Asy'ariyah akan bantah lah, kata tak, kami tak macam tu, tak. Kami ada. Sebenarnya ada. Itu perincian. Panjang kalau kita nak bahas bab tu. Tapi sebab apa? Sebab kita nampak bila berlaku bencana, musibah dan sebagainya, golongan-golongan yang agama ni, bukan semua, segelintirnya, tetapi yang kita sedih bila mereka ini memegang menjadi pemimpin dan sebagainya, mereka melihat bila bencana berlaku, kita tak boleh persoalkan sikit pun tentang perbuatan makhluk. Semuanya, maknanya kita kena serah bulat-bulat ni semua Tuhan punya ketetapan. Makna kata kalau banjir datang, mu jangan duk persoal petikan ni kuasa Tuhan. Kita tak petikai kuasa Tuhan, tapi kita petikai hak manusia buat ni. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Yang Allah Ta'ala bagi tahu, telah tampaklah kerosakan di daratan dan juga di lautan, bima kasabat aydin nas, disebabkan tangan-tangan manusia. Kita persoalkan tangan-tangan manusia ni, kita tak persoalkan tangan Tuhan, kita tak persoalkan ketetapan Tuhan. Liyuziqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Sebab Allah Ta'ala nak uji supaya kita kembali kepada dia. Tapi
Dia tak boleh. Jangan bertikai, ni kuasa Tuhan. Lepas tu jadi juru cakap Tuhan. Kena banjir dekat timur pantai timur ni, hak ni hukuman Allah, azab Allah. Dia jadi juru cakap Tuhan pula. Berlaku bencana dekat negeri ni, inilah hukuman Tuhan. Tak payah, tak perlu kita jadi juru cakap Tuhan, tapi kita ingatkan tentang musibah itu antaranya adalah untuk peringatan dan boleh jadi juga sebagai hukuman. Tetapi janganlah kita duk fokus benda tu je. Kita tak diperintahkan untuk la yus'alu amma yaf'al. Kita tak diperintahkan untuk petikai apa yang Tuhan buat. Wa hum yus'alun. Kita yang akan ditanya apa yang kita buat. Sebab tu anda nampak ada nau'un minal jabar. Ada fatalistik tu, ada fatalism. Fatalistik ni maknanya menafikan peranan makhluk secara total, ataupun menafikan, maknanya seakan-akan ada, maknanya pemahaman tu jadi menyebabkan kita tak maju. Bila dia kata nak buat macam mana, banjir ni kuasa Tuhan, kita tak boleh buat apa dah. Itu yang jadi menyebabkan tak ada kemajuan. Setiap tahun benda yang sama, bahkan lebih teruk. Kemudian kita hanya kita nak salahkan cuaca, kita nak salahkan Tuhan saja. Ini berbahaya. Tak ada rasa tanggungjawab. Berat tu. Bila semuanya lepas kepada ini alam, ini Tuhan, ini bencana, ini musibah. Lalu kita, apa yang kita buat? Wallahul musta'an. Wallahul musta'an. Bukan benda yang baru kan, maknanya paling kurang kita kata, paling kurang. Memanglah banjir itu memang tak boleh nak elak. Kita tak nafikan. Tapi kalau tengok dalam beza, cuba kita bezakan antara di Thailand dengan di Thailand pun banjir juga. Tapi pihak berkuasa dia orang cepat, cekap. Sedut air tu, dia orang, maknanya kalau setakat yang anda baca tu, nampak beza sikit lah dengan yang belah kita ni, yang sepatutnya kita yang Islam ni yang lebih mengaku Islam ni lah yang lebih kena kena aktif, dan kita kena lebih proaktif, kena lebih ini kan, ini duk bergaduh pasal sampah, duk bergaduh pasal dalam 11 bulan ataupun 10 bulan, 9 bulan yang tak banjir tu, apa kita buat persediaan? Itu yang orang petikai. Orang tak petikai banjir tu. Tapi orang petikai kan yang orang yang ada kuasa, orang yang ada pegang aset berjuta-juta, aset pemerintahan yang boleh gerakkan jentera untuk dalamkan sungai ke, ataupun untuk bersihkan longkang parit, itu paling kurang. Tapi tengok yang baru ni, banjir yang berlaku dekat Pasir Putih tu tak pernah berlaku kan. Tapi itulah tu hikmahnya, bila kita tahu mana satu benda musibah yang berlaku disebabkan semata-mata bencana, dan mana satu yang disebabkan oleh tangan manusia, kita boleh beza. Allah Ta'ala bagi kita akal, kita boleh fikir, kita boleh tengok. Kalau gajah tadi pun pandai, takkan kita bodoh daripada gajah. Kan? Boleh tengok. Maknanya boleh beza kan? Memanglah kita tak nafikan benda tu di luar jangkaan kita, di luar. Memang kita tak nafikan. Tetapi adakah kita ni memanglah kita nak bagi salah. Kita nak cari salah kan. Tu duk salah kat orang asli pula kan. Kata khurafat, tahyul. Betul lah kat dia. Kita yang bodoh. Kan? Orang asli tu lagi cerdik. Betul ke dia lah. Dia ada buat preparation. Macam ada seorang pakcik tu kan. Dia buat rumah, dibuat apa? Dia buat rumah pelampung. Dia bubuh pelampung. Orang duk hina dia.
Orang duk apa? Ejek dia, apalah ni buat rumah tak masuk akal, rumah pelampung. Last sekali rumah dia selamat. Rumah boleh. Situ ada lapaif kat situ, ada kehalusan kat situ Allah nak tunjuk. Macam mana? Itu kalau maknanya secara umumnya kita ni hidup di dunia ni memang kita akan diuji dengan macam-macam musibah. Tetapi kalau kita tenggelam dalam kesesatan, kita tak selamat, naik atas bahtera keselamatan, sunnah, tauhid, itu lebih teruk lah. Itu maknanya kita tengok, kita boleh ambil iktibar daripada apa yang pakcik tu buat. Pakcik tu dia prepare rumah dia tu, dia buat rumah pelampung. Orang-orang kampung dia gelak kat dia ataupun lekeh dia. Kat media-media sosial pun awal-awal tu lekeh dia. Kat Terengganu kan, lekeh dia. Hina dia, ejek dia. Teringat kisah Nabi Nuh alaihi salam buat bahtera, orang ejek kan. Orang ejek dia. Orang ejek Nabi Nuh. Maknanya sebab pasal apa kita tengok orang hari ni dia dah tenggelam dalam dunia, tenggelam dalam kemewahan, dah sampai tak boleh nak fikir dah benda yang apa? Benda yang memanfaat dan mudarat diri sendiri. Asal kalau tentang kehidupan di dunia ni pun kalau kita tak mengambil iktibar, apatah lagi kalau bab agama kita. Tu lah. Kadang-kadang kita sedih jugalah. Ada orang kata anak ni anti dengan bukan kita tak anti dengan mana-mana pemimpin ataupun parti politik ni, tapi kadang-kadang kita sedih lah bila keluar kenyataan-kenyataan yang tidak menunjukkan kecerdikan ataupun kita kata sikap serius tu kan. Bab banjir, musibah ni kita kata benda yang berkait dengan nyawa orang, nyawa manusia, harta benda manusia, bukan benda yang ringan. Kita tak boleh anggap. Kadang-kadang tak berapa betul jugalah setengah orang yang dilanda banjir ni, kadang-kadang mereka nampak benda tu pesta dan sebagainya kan, tak berapa kena lah. Maknanya memanglah ada mungkinlah benda-benda tu mungkin boleh secara sampingan kan untuk melihat dari sudut positif tu, tak ada isu lah. Tapi kalau jadi main-main sampai kita tak ada ambil pengajaran, tak mau usaha untuk mungkin juga pihak kerajaan, pemerintah tu mereka dah ada usaha kan, kita tak nafikan. Cuma bila kita sebut tentang menyerah bulat-bulat tu, menyerah bulat-bulat maknanya memanglah ketika kita ditimpa musibah memang kita kena serah bulat-bulat kepada Allah. Ketika contohlah kena banjir ni, memang kena bulatkan tawakal kita kepada Allah SWT. Memang musibah itu tidak datang melainkan dengan izin Allah. Semua orang Islam sepakat. Tapi yang janganlah kita cepat nak tuduh orang yang petikaikan kekuasaan Tuhan, bukan. Kita petikaikan apa peranan, tanggungjawab pihak berkuasa dan sebagainya. Maknanya dan rakyat, bukan pihak berkuasa saja, rakyat pun tak jaga kebersihan. Longkang duk buang sampah, tak jaga apa semua. Tak boleh nak salah pemerintah juga, tak boleh nak salah kerajaan juga, tak boleh nak salah pihak berkuasa tempatan juga. Salah diri kamu sendiri juga kan. Maksudnya itulah kita kata semuanya bila berlaku musibah ni, orang nak cari salah orang tu, nak cari salah orang tu. Orang ni pelekeh, orang tu pelekeh ni, tak betul. Tetapi bila kita sebut tentang agama ni, bila kita nampak ada bentuk-bentuk penyelewengan yang dari sudut kita kata kita kena tegur, maknanya sampai tahap yalah tuan nak kata tu, patutnya pemerintah dia tak bolehlah keluar jawapan tu macam orang awam kan. Maknanya dia dah ada diamanahkan untuk jadi pemerintah. Tuan pelik ada keluar berita seorang pemerintah menteri, dia pergi salahkan pihak berkuasa tempatan sekian-sekian. Dia as a menteri, apa yang dia buat?
dia salahkan pihak berkuasa tempatan, padahal dia dia menteri apa yang dia buat? Kan? Padahal dia boleh apa? Dia boleh tegur kot. Dia ada kuasa kot. Dia boleh awal lagi dia boleh cakap dan dia boleh, kalau perlu dia pecat orang yang tak amanah, tak tanggungjawab, tak mau buat kerja, tu boleh buat. Tapi dah berlaku barulah dia nak salah kawan ni. Itu tak cerdik. Itu baik jadi rakyat biasa je. Baik jadi netizen je kan. Itu kita tak boleh nak terima lah macam mana. Memanglah kita kata memerintah ni bukan senang kan, memimpin ni senang. Tapi Allah musta'an. Sebab tu bila orang tanya nak mengundi kan, mengundi orang yang agama ke orang yang boleh buat kerja. Ana cakap mengundi orang yang boleh buat kerja. Orang yang boleh buat kerja, orang yang ada kelayakan, al-qawiyul amin, orang yang ada kemampuan untuk mengurus tadbir, tata kelola. Kalau hanya lantik orang tu pandai berceramah, pandai baca doa jama'i, pandai menasyid, pandai, itulah kita dapat. Kalau setakat baca doa, musibah baca doa, baik suruh tu imam masjid je. Setakat buat solat hajat, solat hajat, suruh imam masjid. Tak payah pemimpin nak suruh solat hajat. Ya, dia suruh solat hajat, suruh solat, suruh berdoa. Tetapi adakah itu saja kerja dia? Sebab tu jangan lantik pemimpin daripada penceramah. Walaupun kita pun berceramah, sebab tu kita tak layak jadi pemimpin. Kita bagi nasihat. Lepas tu orang tanya kan, nak undi siapa undi? Anak nak undi orang yang mampu untuk mentadbir. Jangan tengok habis pada sentimen agama sangat. Kan? Pasal kalau bagi dekat orang yang memang tak urus. Ana bukan anti pada negeri mana-mana ke apa ataupun parti mana-mana, tapi kita sebut tu memang betul. Memang kita katakan tak ada beza. Memang kadang-kadang kita kesian juga. Kita kesian pasal bawa nama agama. Jadi fitnah pula kan. Allah musta'an. Allah musta'an. Harta benda, nyawa manusia, kita tak boleh perjudikan dengan benda yang kita rasa macam benda remeh. Bayangkan satu keluarga tu hilang 3 orang anak serentak kena renjatan elektrik kan. Memanglah kita kata ni takdir Allah, ini memanglah kita kata takdir Allah, memang qaddar Allah, memang Allah Ta'ala tetapkan, tentukan takdir. Tetapi dalam konteks pemerintahan tak boleh bagi alasan tau. Bukalah kitab ahkam sultaniyah, tak boleh tau kau bagi alasan ni kau sebagai pemimpin, as a pemimpin, leader, kau bagi alasan ni takdir, kau bagi alasan ni ketetapan Tuhan. Tak boleh, salah. Pasal kau pemimpin, kau kena bertanggungjawab. Kalau macam tu habis lah. Senang jadi pemimpin ni. Tak ada beza. Allah musta'an. Tak boleh. Sebab tu beza. Cuba tengok zaman Khulafa'ur Rashidin, zaman khalifah-khalifah. Kan? Yang dalam Islam, kalau kita tengok pemerintahan Islam, khalifah-khalifah dulu. Kan? Maknanya depa walaupun satu nyawa, depa rasa tanggungjawab. Depa tak boleh kata seorang, 2 orang je, 3 orang, 4 orang je, 5 orang je, masih sikit, tak ramai lagi. Tak boleh terima lah. Kalau pemimpin cakap macam tu memang lack of empathy, tak ada rasa belas kasihan. Allah musta'an. Pemimpin yang kita kata kesian kita tengok orang-orang yang susah, orang-orang di kampung dan sebagainya. Allah musta'an. Banyak kali dah ana sebut ni. Tahun lepas, hujung tahun, 2 tahun lepas pun sebut benda yang sama. Tak, benda ni kita kena ulang lah maknanya nasihat.
Sebab tu bila orang tanya nak mengundi tu, Ana kata tak payah sangatlah nak. Nanti orang-orang yang tak boleh buat kerja ni, orang yang ceramah saja pandai, dia better jadi pensyarah, better jadi mengajar macam kita mengajar ni kan. Tapi kita, kalau kita cakap kita ni tak mampu, senang kan? Kita tak mampu untuk mentadbir, kita tak senang. Tapi masalahnya kita tak mampu mentadbir, kita buat-buat macam kita mampu mentadbir. Masalah tu. Sebab tu orang, itulah kita kata banyak faktor dia. Dan bagi contoh tadi, faktor ada nau'un minal jabariyah, sebab dia ada kaitan dengan akidah Asy'ariyah juga. Tapi kan, kalau kita sebut Asy'ariyah tu orang marah lah Asy'ariyah marah lah. Tapi dia ada kaitan, sebab dia ada kaitan dengan isu causation, cause and effect, sababiyah. Dia isu itu ada benda yang tafsil, yang perincian yang memang menyebabkan salah faham, menyebabkan orang mereka hanya menyalahkan sebahagian golongan yang menyeleweng ni, mereka menyalahkan Tuhan dan melihat manusia ni, kita semua ni majbur, kita ni sebenarnya terpaksa saja. Semua pasal dia memanglah mereka tak kata mereka Jabariyah, tapi perbuatan mereka, tindakan mereka tu menunjuk, tengok kalau berlaku musibah je, okey, habis lah. Dah nak buat macam mana? Dah kita, negeri kita ni memang banjir, nak buat macam mana? Oh, jawapan dia mudah. Macam ibarat macam kita kata nak buat macam mana, perompak masuk rumah kita ni, dah dia ditakdirkan untuk merompak. Ini buat macam mana? Tuhan dah tetapkan dia merompak rumah. Jadi kita tak boleh buat apalah. Macam tu lah. Sama juga dengan isu banjir ni. Tak ada, kita sebagai rakyat biasa ni, kita nampaklah kekurangan. Ala kulihal kita doakan kebaikan lah. Dan doakan, kita pakat bantu apa yang kita mampu. Doakan kebaikan kepada mangsa-mangsa banjir, saudara-saudara kita. Memanglah waktu macam ni kita nak terlampau nak cari salah mana-mana pihak tu pun memanglah tak berapa manis lah, tak berapa baik lah. Tetapi kita kena muhasabah lah, semua kita lah. Bukan setakat kalau kita buka dalam kitab Imam Ibn Abi Dunya tentang al-mataru wal-ra'du wal-barqu, tentang hujan, guruh, petir, memang ada sebut asbab-asbab kan, banjir dan sebagainya. Antara asbab yang maknawi yang kita tak nampak adalah dosa-dosa dan maksiat. Dan memanglah kita kata tangan-tangan manusia tu kan disebabkan dosa dan maksiat tu ditafsirkan oleh ulama, dan juga ada athar daripada salaf juga tentang banjir dan sebagainya. Memang dari sudut agama memang kita boleh relate kan. Tetapi kita kena relate dan kita kena, bukan kita bersikap orang panggil apa, pesimis kan. Maksudnya bersikap maknanya ke belakang. Tak ada langsung usaha, semua kita kata semuanya nak buat macam mana, kita dah negeri banjir, kita tak ada usaha kan. Tapi kadang-kadang kita tengok benda ni ada orang bukan Islam pula yang bersungguh-sungguh untuk menyelamatkan nyawa dan sebagainya. Dan memanglah ada sisi negatif positif kan, tetapi kita nak tengok dari sudut positif tu. Sebagai pemerintah, sebagai pentadbir, dia kena tengok lah, maknanya dia bukan boleh bagi alasan macam orang kampung kan. Dia kena bagi alasan yang menunjukkan dia sebagai seorang pemerintah, dia untuk melindungi rakyat, menjaga nyawa manusia, menjaga harta benda manusia. Bukannya dia bagi alasan setiap tahun kita sama saja kan. Allah musta'an. Baik, naktafi bihadzal qadar. Banyak soalan ni, pendapat. Bagaimana orang awam di zaman ini hendak tentukan mimpi yang boleh dipakai dan tak boleh, yang dibawa oleh seseorang pendakwah? Tadi dikatakan tak boleh dinafikan. Baik. Sebagai orang awam, sebagai orang Islam, kita kena tahu asas tentang mimpi itu. Pembahagian Nabi SAW bahagikan mimpi itu, dan juga ciri-ciri mimpi yang benar dilihat pada penyampai dan penutur yang menceritakan tentang mimpi itu. Maknanya mimpi ni kita nak tengok nilai mimpi ni sama macam kita nilai hadis, perkataan manusia.
Kalau seseorang itu memang sirah perjalanan hidup dia, peribadi dia memang orang yang benar. Benar ni dalam erti kata dia orang yang jujur dalam ucapan dia, dalam penyampaian dia. Khususnya berkait dengan agama. Sebab banyak mimpi ni berkait dengan orang agama kan. Jadi orang yang soleh dan orang yang jujur perkataannya, orang yang tidak apa orang panggil, tidak membawa hadis-hadis yang palsu, tidak mendusta atas nama Nabi SAW, amanah dalam penyampaian. Itulah sebab itu dalam hadis disebutkan apa? Orang yang paling benar tutur katanya, paling benar perkataannya, mereka lah orang yang paling benar mimpinya. Asdaquhum bil hadis asdaquhum lirru'ya. Itu kaedah. Itu antaranya lah salah satu. Maknanya kita nak tahu mimpi tu boleh pakai dan tak boleh pakai, kita tengok orang yang cakap tu. Dia boleh pakai ke tak boleh pakai? Kalau dia tak boleh pakai, tak payah. Kalau boleh pakai, maknanya kalau jenis sebar hadis palsu. Kalau hadis palsu pun dia berani sebar, mimpi dia boleh buat tak? Lagilah dia tak ada takut. Tak ada rasa takut. Kan? Jenis yang duk sebar hadis palsu memanjang, tiba-tiba cerita pasal mimpi, tak boleh percaya lah. Sijil pun dipalsukan, menipu orang, benda yang tak ada asal usul dalam agama dia kata ada, tak boleh pakai. Itulah maknanya dilihat pada orang yang menyampaikan mimpi tu. Itu cara dia. Maknanya kalau ahlul bidah wal ahwa tak boleh pakai lah. Tak boleh pakai lah. Kalau siput sedut naik pokok bakau tanda air nak pasang, kena buat takungan sementara kat hujan, habis musim banjir keringkan balik takungan tu. Itu cadangan lah. Boleh pakat-pakat bagi cadangan kat pemimpin lah. Macam tu lah siput sedut naik pokok bakau air nak pasang. Itu biasa lah kan. Itu biasa. Maknanya orang yang duduk di pantai, orang yang duduk di hutan, dia adalah tanda-tanda yang dia akan nampak benda ni. Macam kita tengok awan hitam, mendung kan. Ni nak ribut. Macam orang duduk kat pantai kan, dia tahu lah ni hujan ni nak ribut. Ada panas macam ni petang ni hujan. Pasal dia based pada experience, pengalaman. Ni benda tu bukan khurafat kan. Benda tu bukan khurafat. Kita tengok nak mendung ni nak hujan. Bukan benda khurafat. Benda kita kata prediction, maknanya jangkaan atau ramalan yang berdasarkan kepada pengalaman dan juga keadaan-keadaan setempat dan keadaan-keadaan tertentu. Kerajaan tebang pokok-pokok untuk buka kilang-kilang besar bagi tauke-tauke besar, masya-Allah. Itu dia bertanggungjawab lah. Kan dia maknanya bila dia dah jadi kerajaan dan sebagainya, dia bertanggungjawab lah. Maknanya setiap apa yang dilakukan bagi kita orang Islam sebagai pemerintah itu, maka dia akan dipertanggungjawabkan atas setiap perkara yang dia lakukan. Maknanya setiap langkah, setiap perkara yang dia buat, memanglah dekat dunia ini dia lepas kan. Memanglah dia boleh tipu rakyat, dia boleh sembunyikan fakta, dia boleh buat apa-apa saja pun. Tetapi di mahkamah, di padang mahsyar nanti, di hadapan Allah Jalla wa'ala, dia tak boleh tipu lah. Dia akan dipersoalkan dan bertanggungjawabkan. Sebab tu satu lagi benda yang kita kena, orang agama kena ingatkan tentang keterkaitan, hubung kait antara penjagaan alam sekitar ni dengan agama. Maknanya agama kita ni maqasid, termasuk maqasid syariah adalah untuk kita kata menjaga kesejahteraan, menjaga nyawa. Dan termasuklah menjaga nyawa manusia adalah menjaga alam sekitar. Kan, menjaga dan mengurangkan risiko impak. Itu memanglah ada benda yang di luar kawalan kita kan, tetapi mereka yang diamanahkan untuk menjadi pemimpin, pentadbir dan sebagainya, mereka perlu berfikir di luar kotak. Maknanya mereka kena fikir tu jauh lagi. Bukan fikir setakat okey, datang banjir tahun ni, kita siap-siap beras, kita bagi beras. Itu bukan cara orang yang memimpin berfikir. Cuba tengok di Saudi. Bukan kita nak puji Saudi sangat, tapi mereka buat apa? Mereka buat macam-macam projek tu. Antaranya yang
buat satu tempat tu yang dia ramalkan untuk tahun 2050 kan, maknanya akan berlaku banjir besar di kawasan Asia Tenggara ni. So dia orang ada prediction, so dia orang ada ramalan. So mereka membuat persediaan. Itulah kita nak pemimpin macam tu. Maksudnya dia boleh fikir jauh. Bukan setakat fikir, okey tahun depan banjir. Buat apa? Kita siap-siap berah. Fikir pasal berah je kan. Bukan, itu mungkinlah pemimpin kampung, cawangan kan, itu tanggungjawab mereka. Tapi kalau dah memimpin negara ni takkan fikir 2 tahun, 3 tahun saja, mesti kena lagi jauh lah maknanya kan. Lagi jauh lah kan. Maknanya bukan hanya okey siapkan bantuan itu saja. Itu bukan mentaliti seorang pemimpin kan. Setuju dengan tak, masalah banjir dah berpuluh tahun tak selesai, tak mungkinlah tak boleh diatasi sekurang-kurangnya separuh dari masalah banjir ni. Sama saja dia dulu. Betul. Ana ada tengok dalam macam laporan-laporan kan, NGO yang menentang pembalakan dan sebagainya di kawasan-kawasan tertentu tu. Memang kita tengok ada memang benda ni bukan kita seorang saja yang suarakan kan. Kita ni hanya satu kecil titik daripada ramai orang yang suarakan kan. Tapi itulah Ana katakan, dia sebenarnya yang Ana nampak pentadbiran. Maknanya dari sudut urus takbir. Orang istilah sekarang ni tata kelola kan. Itu penting. Tapi masalahnya orang kita ni banyak berpolitik. Tak mau memikirkan tentang, tak fikir sangat. Duduk bergaduh lagi dekat parlimen tu, duduk bergaduh lagi isu-isu politik ni, duduk salahkan orang ni sebenarnya tak mau. Kita nampaklah agak, kita sedih lah bila tengok keadaan itu kan. Tahun lepas pun sama juga, tahun sebelum ni pun sama juga. Jadi tak ada satu mekanisme yang penting lah untuk kurangkan benda ni. Dan benda tetap sama saja berlaku. Dan kita sedih lah bila tengok benda yang sama berlaku, dan akhir sekali mengatasnamakan agama, kemudian menyalahkan Tuhan, menyalahkan atas nama agama, atas nama ini musibah, ini takdir. Tapi sebenarnya hanya justifikasi nak melepaskan tanggungjawab. Sebenarnya tak ada dalam istilah kamus seorang pemimpin, tidak ada istilah kita kata apa, ya sebagai seorang Muslim memanglah kita kena berserah, tawakal kepada Allah. Tapi bila dah jadi pemimpin ni, dia tak boleh mentalitinya sama saja macam orang biasa. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, apa pun kita doakan semoga Allah Ta'ala mempermudahkan urusan saudara-saudara kita di Pantai Timur, di Terengganu, di Kelantan, yang mereka diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kita juga diuji dengan kenikmatan dan keamanan, kestabilan yang kita dapat ini, dan sahabat dan saudara-saudara kita yang diuji di Pantai Timur. Dan juga banjir boleh berlaku sekarang ni bukan di Pantai Timur saja, di KL pun boleh banjir, di Selangor pun banjir juga, cuma belum, kita tak tahu bila kan. Tetapi itulah kita katakan, kita doakan sebaiknya, bukan kita menyalahkan orang ni. Ada orang yang dia main sentimen ke negerian pula kan dan sebagainya. Bukan masanya lah. Kita doakan sebaiknya, dan kita pakai usahalah, dan apa yang kita mampulah bantu. Kalau kita tak mampu bantu dari sudut keuangan, dari sudut bantuan fizikal, kita doa. Doa itu kan. Mana kok mana pun kita orang Islam, kita ada doa tu. Kita ada doa macam-macam lah. Kalau kita dah faiza azamta fatawakkal ala Allah, bila kita dah berazam apa semua, maka akhir sekali kita tawakal kepada Allah. نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.